Bolehkah seorang ustazah dalam haid memegang dan membaca Al-Quran dengan alasan mengajar? Sedangkan kalau kita tak ada wuduk pun, kita tak boleh memegang Quran dan menyentuh huruf-huruf Al-Quran. Alasan ustazah ni, kalau dia bergilir datang haid dengan anak murid perempuannya, sampai bila pun tak ada akan pandai, tak ada khatam. Setahu saya, kita boleh betulkan sikit-sikit huruf pada anak murid semasa mengajar, bukan terus baca. Tapi ustazah ni sepanjang dia ni nampaknya nak melaga saya dengan ustazah lah ni. Nak tanya ke? Baik, saya jelaskan. Sepakat 4 mazhab, Hanafi paling tua meninggal tahun 150 Hijrah, Maliki nomor 2 meninggal tahun 179, Syafi'i nombor 3 meninggal tahun 204, Maliki Hambali nomor 4 meninggal di Baghdad tahun 241. Itulah yang disebut dengan mazhab 4. Sepakat 4 mazhab, perempuan yang haid tak boleh baca Quran. Sepakat. Tapi ada pengecualian. 2. Dalam mazhab Maliki, perempuan boleh mengulang hafazan bila dia hafaz Quran 30 juzuk. Orang yang hafaz Quran 30 juzuk, dia mesti ulang hafazan dia satu hari 2 juzuk. Sebab bila tak ulang dia lupa. 14 hari masa uzur itu, dia ulang 2 juzuk sehari, boleh menurut mazhab Maliki, an zahri qalbin, tapi mulut tak bergerak, diam saja, ulang hafazan. Nanti tuan-tuan bila nampak puan diam aja, itu sedang ulang hafazan. Bila dia hafaz Quran. 2. Menurut mazhab Hambali, boleh perempuan masa uzur baca Quran bila dia nak mengajar, tapi bacanya putus-putus. Murid-murid ikut cikgu ya. Innallaha yuhibbu tawabin wa yuhibbu. Boleh baca putus-putus. Tapi dia baca terus, maka tak boleh. Sebab ni kalam Allah mulia, sedangkan masa itu dia dalam masa uzur. Itulah yang boleh saya sampaikan menurut para ulama. Kita ikut ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Jadi cikgu yang mengajar di sekolah, sila bacakan, tapi putus-putus. Ya ayyuha allazina kutiba alaikum siap. Apa putus-putus ni pak cik? Apa putus-putus ni cikgu? Jangan tanya-tanya. Banyak tanya masuk neraka. Kediaman tetap saya di Kuala Lumpur. Saya punya rumah lagi tempat lain. 165 km. Biasanya kami balik sana tiap-tiap ujung minggu, Sabtu Ahad. Ketika saya balik ke rumah satu lagi, maksudnya rumah saja, bukan isi orang rumah saja. Bolehkah saya mengerjakan salat secara jamak qasar? Boleh. Tapi ini dua-dua ni rumah saya. Yang menjadi ilat sebab hukum qasar bukan rumah awak, tapi safar. Jadi jangan salah masalah ni. Ada orang setengah dalam masalah ni, kita tak boleh jamak lah Ustaz. Sebab apa? Sebab kita naik pesawat terbang. Boleh jamak kalau naik unta. Yang menjadi ilat hukum sebab hukum qasar itu bukan naik apa, bukan rumah siapa, tapi ada safar. Selama ada safar, berapa kilometer? Buka Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, 90 kilometer.
Bila ada yang cakap 485, mungkin dia baca kitab lain. Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Wahbah Zuhaili 85 90 kilometer. Ini dah lebih 165 walaupun naik buruk. Tapi tentu tak sempat buruk. Di Indonesia ada Buruk Airlines. Jadi jelas, bukan perkara rumah siapa, bukan perkara naik apa, bukan perkara jalan highway, jalan biasa, tapi yang ditengok selama ada safar. Bila ada safar, maka ada jamak qasar. 7. Semasa musafir saya telah berhenti untuk solat zuhur dan asar jamak qasar. Maknanya jamak takdim lah dia. Dia jamak zuhur asar. Dia tarik asar ke zuhur jamak qasar. 2 zuhur 2 asar. Lepas tu saya teruskan perjalanan balik. Dan telah tiba di rumah sebelum masuk waktu asar. Adakah saya masih perlu melaksanakan asar lagi? Tidak. Kerana asar dah dibuat. Tapi waktu masih ada, asar dah dibuat. Tak masalah. Yang masalah itu adalah awak jamak tanpa qasar. Sebab belum berjalan tak boleh qasar. Qasar hanya boleh dibuat selepas melalui sur al-balad. Sur al-balad adalah batas negeri. Kerana dia khawatir di airport belum keluar daripada sur al-balad. Bila airport tu dalam kota, bila di Kuala Lumpur airport dah keluar, bila di beberapa negeri airport dalam kota, di airport tu dia sembahyang jamak saja tanpa qasar. Dia jamak zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Lepas itu datang telefon dari rumah, maaf anak sakit tak jadi pergi. Lepas tu dia tak sembahyang asar. Awak tak sembahyang asar. Tadi di airport dah jamak. Tak jadi safar, maka asar ulang balik. Adapun yang sudah safar, walaupun masih ada waktu, maka asar dia tidak diulang sebab dah dia buat dalam safar. Berbeza antara ada safar atau tak ada safar. Yang menjadi ilatnya adalah adanya safar. Bila safar batal, batal pula jamak qasar.